Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Infopoli bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Guys, kami juga ingin nyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat 300 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara para artis atau personality Bollywood lainnya yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. InsyaAllah kami akan buatkan juga video tentang mereka. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami akan sambung pembicaraan tentang aktris Deepika Padukone bahagian akhir dalam video ini. Dalam bahagian yang pertama, kami telah ceritakan mengenai kehebatan Deepika dalam dunia akting dan juga keterlibatannya dalam kerja-kerja sosial untuk masyarakat di India. Bagaimana pula pandangan media tentang Deepika ini? Seorang wartawan Bir Sanghi pada tahun 2013 lalu mengatakan Deepika sebagai seorang yang kuat dan merealisasikan apa yang diinginkannya. Sebab itu di kalangan media Deepika dikenali sebagai sosok yang profesional, artis yang berdisiplin, mengutamakan kerja-kerjanya. Wartawan lainnya menggambarkan Deepika sebagai sosok yang simpel, merendah diri dan berkemampuan. Deepika dianggap menerima kritikan yang dilontarkan padanya dalam cara yang positif dan selalu berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Sutradara filem Ye Jawani Hai Diwani lakonan Deepika iaitu Ayan Mukherjee menggambarkan Deepika sebagai wanita yang mudah membuatkan orang lain jatuh cinta padanya. Deepika juga aktif di platform sosial media. Dia memiliki akaun di media sosial Twitter sejak tahun 2010 dan Deepika dinyatakan sebagai wanita yang paling banyak followersnya di Asia. Sejak tahun 2013 dia membuka akaun resminya di Facebook. Deepika Padukone dikatakan di antara selebriti India yang popular dan berprofil tinggi. Reuters yang membuat analisis tentang kerjaya Deepika mengatakan setelah keberhasilan filem Bollywood pertama lakonannya Om Shanti Om, dia seperti tersilap memilih skrip filem yang dibintanginya dan aktingnya dikatakan kaku oleh para pengkritik filem. Namun seperti yang kami katakan tadi, Deepika menerima kritikan yang dilontarkan padanya dengan cara positif dan dia berusaha memperbaiki aktingnya. Justru itu dia kemudiannya berhasil menawan hati para pengkritik filem menerusi aktingnya yang cemerlang dalam filem-filem yang meledak di pasaran seperti Cocktail, Ye Jawani Hai Diwani dan Chennai Express. Dan beberapa media cetak mulai memberikan pujian pada Deepika dan menuliskan Deepika sebagai salah seorang aktris kontemporari India yang berhasil. Media India Today menuliskan nama Deepika sebagai salah seorang di antara 50 orang yang memiliki power di India pada tahun 2017 dan 2019. Media Forbes edisi global menuliskan nama Deepika sebagai aktris ke-10 yang menerima bayaran tertinggi pada tahun 2016 dan 2018. Media Forbes juga menuliskan nama Deepika di tempat pertama daripada daftar 100 artis yang memperoleh pendapatan sekitar $15 juta Amerika pada tahun 2018. Majalah Time pula menuliskan nama Deepika berada dalam 100 nama manusia yang berpengaruh di dunia. Banyak lagi sebenarnya penghormatan yang diterima oleh Deepika yang diberikan oleh pihak media, baik media elektronik maupun media cetak. Deepika Padukone juga aktif mengendorse beberapa brands dan produk terkenal seperti Tissot, Maybelline, Coca-Cola dan L'Oreal Paris. Pada tahun 2020, Deepika menjadi aktris pertama India yang berkempen untuk company fashion Louis Vuitton. Seperti yang kami katakan sebelumnya, Deepika Padukone menjadi penerima 3 Filmfare Awards iaitu Award Best Female Debut untuk filem Bollywood pertama lakonannya Om Shanti Om 2007 dan 2 lagi award Filmfare yang dimenanginya adalah kategori Best Actress untuk filem Golio Kiraslila Ramlila 2013 dan filem Piku 2015. Tentang kehidupan pribadinya, Deepika Padukone dikatakan memiliki hubungan yang rapat dengan keluarganya. Dia selalu mengunjungi kedua ibu bapa dan adiknya di kediaman mereka yang berlokasi di Bangalore, sementara Deepika bertempat tinggal di Prabhadevi di Mumbai. Deepika yang beragama Hindu dikatakan merupakan seorang penganut Hindu yang taat dan menurutnya agama itu adalah suatu aspek yang penting dalam hidupnya. Sebab itu dia rajin mengunjungi kuil.
Dan mengenai hubungan asmaranya, media hanya banyak memberitakan tentang hubungan cintanya yang melibatkan dua lelaki iaitu Ranbir Kapoor dan Ranveer Singh. Namun sebenarnya sebelum bercinta dengan Ranbir Kapoor, Deepika sudah banyak kali berganti pasangan cintanya. Sebelum Deepika berumah tangga dengan aktor Ranveer Singh, Deepika mengalami putus cinta sebanyak 7 kali. Adapun para mantan pacar Deepika itu adalah seperti berikut. Pacar Deepika yang pertama ialah Nihar Pandya yang merupakan seorang model yang berpangkalan di Mumbai. Deepika dikatakan berpacaran dengan Nihar setelah dia hijrah dari Bangalore ke Mumbai. Turut diinfokan Deepika dan Nihar sama-sama memasuki kelas akting di Mumbai's Actor Prepares pada tahun 2006. Namun Nihar hanya memulai debunya di Bollywood pada tahun 2019 dalam filem yang diproduksi oleh Kangana Ranaut yang berjudul Manikarnika The Queen of Jhansi, lama setelah hubungannya berakhir dengan Deepika. Pacar kedua Deepika ialah Upen Patel yang merupakan seorang model dan aktor yang berasal dari British. Deepika diinfokan hanya seketika berpacaran dengan Upen yang kemudiannya juga turut membintangi beberapa filem Bollywood seperti 36 Chinatown dan Namaste London. Deepika dikatakan rapat dengan Upen setelah mereka melakukan sesi fotografi bersama. Guys, pacar ketiga Deepika ialah Mahendra Singh Dhoni atau lebih dikenali dengan nama MS Dhoni, seorang kapten tim kriket India yang terkenal. Sebab kehebatannya dalam bidang kriket sampaikan dibuat filem dengan menggunakan tajuk namanya iaitu MS Dhoni 2016 yang dibintangi oleh mendiang aktor Sushant Singh Rajput. Dhoni yang dikatakan mengejar-ngejar Deepika. Seorang lagi pemain kriket yang dikatakan berpacaran dengan Deepika ialah Yuvraj Singh. Ada info yang mengatakan Deepika sebenarnya lebih memilih Yuvraj berbanding Dhoni. Deepika dan Yuvraj selalu terlihat bersama-sama dalam beberapa acara. Namun baik Deepika maupun Yuvraj tidak mengesahkan percintaan mereka. Setelah itu barulah media memberitakan tentang kisah cinta Deepika dan aktor Ranbir Kapoor. Deepika dikatakan serius dalam menjalin hubungan dengan Ranbir dan hubungan mereka berlangsung agak lama. Hubungan Deepika dan Ranbir terjadi sewaktu keduanya membintangi filem Bachna Hasino pada tahun 2008. Deepika bercerita dengan media tentang hubungannya dengan Ranbir bila para wartawan melihat ada tatu inisial nama Ranbir yang berada di leher Deepika. Ketika itu Deepika mengatakan kehadiran Ranbir dalam hidupnya menjadikan dirinya lebih yakin dan lebih bersifat sosial pada orang lain. Namun setahun kemudian mereka berpisah kerana Ranbir terciduk berselingkuh dengan aktris lain. Deepika yang meminta hubungan mereka diputuskan. Ranbir sendiri kemudiannya mengakui kalau dia berselingkuh dengan aktris lain di belakang Deepika. Walau bagaimanapun Deepika tetap bersahabat baik dengan Ranbir dan mereka mampu berlakon bersama dalam filem Ye Jawani Hai Diwani yang meledak di pasaran. Setelah berpisah dengan Ranbir Kapoor, Deepika dikatakan menjalin hubungan dengan Siddharth Mallya yang merupakan anak kepada pengusaha minuman keras Vijay Mallya. Siddharth Mallya selalu dilihat bersama-sama Deepika dalam berbagai kesempatan dan mereka tidak menutup-nutupi hubungan mereka. Namun entah apa sebabnya hubungan ini pun berakhir juga. Setelah berpisah dengan Siddharth Mallya, Deepika dikatakan rapat dengan Muzammil Ibrahim, seorang model yang pernah memenangi gelaran Glad Rex Manhunt 2003 ketika berusia 18 tahun. Muzammil kemudiannya juga menjadi aktor di Bollywood. Deepika dan Muzammil dikatakan tidak menunjukkan hubungan mereka secara terang-terangan di depan umum. Sebab itulah kisah cinta mereka tidak tertangkap oleh para wartawan. Hanya setelah mereka berpisah barulah ketahuan bahawa Deepika pernah berpacaran dengan Muzammil. Muzammil sendiri yang mengatakan kepada media, pasalnya Muzammil menolak tawaran membintangi filem Ye Jawani Hai Diwani yang turut menampilkan Deepika dan alasan yang diberikan Muzammil, dia tidak merasa nyaman berlakon bersama Deepika dalam sebuah filem. Deepika akhirnya bertemu dengan aktor Ranveer Singh dan mereka akhirnya berumah tangga pada tanggal 14 November 2018. Deepika sebenarnya pertama kali berlakon bersama Ranveer dalam filem Golio Ki Raslila Ramlila yang rilis pada tahun 2013. Menurut Ranveer Singh, cintanya pada Deepika adalah cinta pandang pertama. Mereka pertama kali bertemu di anugerah filem Zee Cine Awards di Macau. Kata Ranveer, dia hampir pingsan bila melihat Deepika secara langsung buat pertama kali. Bahkan
Ranbir masih ingat akan warna pakaian Deepika pada waktu itu. Dalam satu wawancara, Deepika mengatakan Ranbir mulai menggodanya setelah itu sewaktu mereka bertemu di studio Yash Raj untuk menjalani syuting filem Golio Ki Raslila Ramlila. Ada info yang mengatakan sewaktu mereka menjalani syuting lagu yang berjudul Ang Laga De daripada filem itu, itulah saatnya mereka berdua saling jatuh cinta. Koreografer lagu tersebut, Terence Lewis, mengatakan dalam satu wawancara bahwa chemistry antara Deepika terbina sewaktu melakonkan adegan lagu itu dan di hari-hari seterusnya syuting filem itu mereka memang terlihat seperti sedang menjalin hubungan cinta, kata Terence lagi. Filem tersebut meledak di pasaran dan pasangan Ranbir Deepika menjadi pasangan yang mendadak disukai oleh para audiens. Setelah membintangi filem tersebut, para audiens menunggu-nunggu bilakah mereka berdua akan disatukan lagi dalam filem. Ranbir membuat penampilan istimewa dalam filem lakonan Deepika yang berjudul Finding Fanny dan dia berlakon menjadi suami Deepika dalam filem itu. Hubungan mereka semakin rapat setelah itu. Bahkan Ranbir diberitakan sanggup menjumpai Deepika yang sedang menjalani syuting filem Happy New Year di Dubai. Dan Deepika juga sanggup terbang ke Spanyol untuk bertemu Ranbir yang sedang menjalani syuting filem Dil Dhadakne Do. Namun begitu, baik Deepika maupun Ranbir tidak pernah mengatakan apa-apa kepada media tentang hubungan mereka. Pada tahun 2015, Ranbir Singh membuat lamaran pada Deepika dengan melutut sewaktu berlangsungnya IFA Awards. Namun setelah kejadian itu pun masih belum ada apa-apa kenyataan daripada Deepika atau Ranbir tentang kelanjutan hubungan mereka. Deepika dan Ranbir kembali dipasangkan oleh pembuat filem Sanjay Leela Bhansali dalam filem Bajirao Mastani yang rilis pada tahun 2015. Chemistry antara Ranbir dan Deepika dalam filem itu memang menuai pujian daripada semua pihak. Namun sejak filem itu rilis, Deepika dan Ranbir tidak lagi berusaha menyembunyikan hubungan mereka dari pihak media. Dan sekali lagi Sanjay Leela Bhansali mengambil mereka berlakon dalam filem yang berjudul Padmavat. Walaupun sebenarnya dalam filem ini tidak ada adegan yang mempertemukan Deepika dan Ranbir, filem ini juga menjadi box office. Dan akhirnya Deepika sendiri yang mengatakan dalam program Coffee with Karan kepada Karan Johar bahawa dia akan berumah tangga dengan aktor Ranbir Singh. Ketika itu Deepika menjadi tamu Karan bersama dengan aktris Alia Bhatt. Itu merupakan pengumuman resmi Deepika tentang perkahwinannya. Seperti yang kami katakan tadi, Deepika berkahwin dengan Ranbir Singh pada tanggal 14 November 2018 di Lake Como di Itali. Guys, berikut beberapa fakta menarik tentang Deepika Padukone. Deepika sebenarnya adalah pilihan pertama pembuat filem Sanjay Leela Bhansali untuk filem yang berjudul Savaria. Namun Sanjay Leela menukar keputusannya kerana ingin mencoba formula memasangkan anak Rishi Kapoor dan anak Anil Kapoor dalam filem pertama mereka. Deepika yang tidak jadi berlakon filem Savaria akhirnya berlakon filem pertamanya Om Shanti Om. Kedua-dua filem ini rilis pada tahun yang sama iaitu 2007. Filem pertama Deepika meledak di pasaran sementara filem pertama Ranbir dan Sonam gagal di pasaran. Walau tidak bekerja di bawah Sanjay Leela, Deepika akhirnya bekerja sama dengan pembuat filem bertangan dingin itu. Dan kemudiannya dia menghasilkan 3 filem yang menjadi box office iaitu Golio Ki Raslila Ramlila, Bajirao Mastani dan Padmavat. Deepika tidak melupakan jasa baik music director dan pencipta lagu Bollywood terkenal iaitu Himesh Reshamia yang mengambilnya menjadi model video klip untuk lagu yang berjudul Naam Hai Tera 2006. Kerana kemunculannya dalam video itu dia mendapat kesempatan menjadi pelakon filem Om Shanti Om. Deepika Padukone pada tahun 2019 lalu mengunjungi set reality show Indian Idol 11 sewaktu mempromosikan filmnya Chapak yang rilis pada tahun 2020 dan dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Himesh Reshamia yang menjadi salah seorang juri dalam pertandingan reality itu. Deepika juga menyukai beberapa filem Bollywood sewaktu dia kecil. Namun filem yang paling disukainya ialah filem yang berjudul Mr. India yang rilis pada tahun 1987 dan filem itu dibintangi oleh aktor Anil Kapoor dan aktris Sri Devi. Selain itu dia juga menyukai 2 filem klasik barat iaitu Mary Poppins 1964 dan The Sound of Music 1965.
Deepika mencatatkan sejarah tersendiri bila menjadi aktris yang melakonkan dua watak sekaligus dalam dua filem di tahun pertama dia bergelar pelakon di Bollywood. Filem-filem itu ialah Om Shanti Om dan kemudian filem Chandni Chowk to China yang berpasangan dengan aktor Akshay Kumar. Filem ini terlambat rilis, hanya rilis pada tahun 2009. Nama Deepika diumumkan akan menjadi anggota juri untuk Cannes Film Festival pada tahun 2022. Sebelum ini Deepika hanya diundang untuk memeriahkan festival itu dan berjalan di kapet merah sejak tahun 2017 lalu. Deepika Padukone dipilih menjadi anggota juri kerana kehebatannya bukan hanya sebagai aktris tapi dia juga dikenali sebagai produser, filantropis dan juga pengusaha. Dengan lebih daripada 30 filem Bollywood lakonannya, dia juga menjadi pelakon utama untuk filem berbahasa Inggeris iaitu XXX, The Return of Xander Cage bersama aktor Vin Diesel. Deepika Padukone mungkin kelihatan seperti gadis yang baik tapi terperangkap dalam hubungan cinta yang kurang baik. Namun bagi Deepika, semua yang dilaluinya dalam hidup, pengalaman pahit dan manis mematangkan dirinya. Dan dia berbangga dengan dirinya sendiri. Dia merasa dia benar-benar menikmati hidupnya. Menanggapi tuduhan dia selalu bertukar-tukar pacar, Deepika mengatakan dia sebenarnya tidak terlalu mencari pacar. Ada ketikanya dulu dia bersendirian tanpa lelaki yang menjadi pacarnya. Namun bila dia rasa ingin berpacaran, dia sebenarnya bukan hanya mencari pria untuk hubungan yang singkat. Sebaliknya dia selalu mengharapkan pria yang menjadi pacarnya akan menjadi suaminya. Deepika juga ditanyakan tentang pendapatnya mengenai proses jatuh cinta. Deepika setuju dengan kata-kata semuanya bermula dari pandangan. Bila kita terpandang seseorang dan kita merasa tertarik padanya, maka kita akan berulang kali memandangnya. Dan bila orang yang kita suka itu juga mempunyai perasaan yang sama, maka dia juga akan berulang kali memandang kita. Deepika Padukone merupakan di antara aktris Bollywood yang established dan menerima bayaran yang tinggi. Deepika juga memiliki followers yang jutaan jumlahnya. Di sosial media Instagram miliknya, dia memiliki 53 juta followers. Sementara di Twitter pula, dia memiliki 27.7 juta followers. Deepika dilahirkan dalam keluarga yang berada kerana ayahnya merupakan pemain badminton terkenal dunia. Dia hidup dalam kemewahan. Dia juga sempat menjadi pemain badminton remaja sebelum menukar haluannya menjadi seorang entertainer. Dia sempat melalui keadaan yang struggle di Bollywood kerana dia dianggap outsiders atau orang luar dan tidak memiliki godfather yang membantunya. Namun dia tetap bertahan dan memperbaiki kekurangannya sehingga dia kini menjadi antara aktris top Bollywood. Deepika juga dikatakan setanding dengan aktris senior Bollywood Sri Devi dan Madhuri Dixit yang memiliki nilai-nilai bintang atau star value pada diri mereka. Pada tahun 2013, Deepika memberikan 4 filem box office yang membuat keuntungan melebihi 100 crore rupiah, walaupun ada di antara filem itu yang tidak terlalu komersial seperti filem Finding Fanny. Filem itu meledak kerana star value yang ada pada diri Deepika. Fakta lainnya tentang Deepika, dia merupakan wanita yang sanggup menghadapi cabaran dalam mengejar cita-citanya menjadi aktris di Bollywood. Dia meninggalkan semua kemewahan yang dimilikinya dan hijrah ke Mumbai dan memulai hidup sendiri dan menguruskan kewangannya sendiri. Okey guys, semoga penjelasan kami tentang aktris Deepika Padukone yang kini berusia 36 tahun dalam dua bahagian ini telah menjawab segala rasa ingin tahu anda tentang aktris yang satu ini. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan anda. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.